dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kami bawakan kepada saudara secara langsung bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, itu tandanya baru lepas makan tu. Suaranya kuat menyambut khabar daripada saya. Alhamdulillah. Forum kita pada kali ini dibawakan oleh JAKIM dan RTM dan dianjurkan oleh kena baca betul-betul ni, Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara, sempena Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan 2014. Dan pada malam ini kita nak bincangkan satu tajuk yang ada kaitan dengan Hari Kitar Semula. Tajuknya kita selalu sebut pakai buang. Kali ini kita terbalikkan, buang pakai balik. Itu dia kempen 3R yang selalu diwar-warkan kepada kita: reduce, reuse dan recycle. Dalam bahasa Melayunya, pengurang, guna semula dan kitar semula. Baik, kita bersama dengan dua ahli panel yang tidak asing lagi kepada kita. Saya nak perkenalkan, ini kawan baik kita datang pada Ipoh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim alias Al-Hafiz daripada pengasas Pusat Pendidikan Al-Barakah daripada Ipoh, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Malam ini ada lagu kita semula, Ustaz. Ada? Cuba nyanyi sikit. Awak kat mana? Awak kat mana? Itulah lagunya. Itu lagunya. Pendek je. Alhamdulillah. Ya. Kita datangkan pula daripada negeri Pahang di sebelah itu yang tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Badli Shah Alauddin daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ada lagu juga kita semula? Kitar semula. Baik. Itu satu introduksi yang cukup baik pada malam ini. Kita harapkan semua penonton di rumah terutamanya jangan beralih, jangan tengok siaran lain, tengoklah Forum Perdana Ehwal Islam. Kita nak didik masyarakat kita soal kita semula ini. Buang, kita boleh pakai balik. Ustaz Kazim, zaman Nabi ada ke plastik, beg plastik boleh guna balik? Ustaz Kazim ni cuba cerita sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Doktor, Ustaz Bad, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memanglah tidak ada barang-barang yang seperti yang kita ada sekarang ini di zaman Rasulullah. Jangan duk carilah beg plastik. Bukan kata plastik, macam-macam benda yang tak ada. Tetapi kehidupan kita dalam dunia ni Allah Ta'ala jamin makin lama makin mudah, makin lama makin banyak kesenangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat kami mudahkan urusan kamu, kehidupan kamu, baik urusan di langit maupun urusan kita di atas muka bumi ni. Setiap hari makin mudah, makin mudah, makin mudah. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tuan-tuan. Saya tak perlu bercakap kuat-kuat sebab dah ada mikrofon. Saya cuma bercakap dalam masjid ni, satu dunia boleh tengok apa yang kita buat sekarang. Sebab tu zaman sekarang ni, tuan-tuan, tak perlu Nabi dah. Cukup dah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Cukup. Cukup dah. Jangan siapa-siapa pula yang mengaku jadi Nabi pula. Kalau ada yang mengaku jadi Nabi tu, orang Perak kata, doktor, nampak benar nepunya. Tak ada dah. Sebab apa? Sebab dakwah kita hari ni senang jalan. Boleh tengok dalam internet, boleh dengar dalam radio online dan sebagainya. Dengan begitu sekejap saja boleh berebak satu dunia. Maka persoalan dia, ada orang bertanya, zaman Rasulullah ada tak benda ni? Zaman Rasulullah ada tak benda ini? Memang banyak benda yang tak ada di zaman Rasulullah, yang sesuai pada masa itu untuk Rasulullah, yang sesuai pada masa itu untuk kehidupan para sahabat pada masa itu. Kita pula apa yang ada pada kita sekarang ini yang sesuai untuk kita pada masa sekarang. Tuan-tuan, kita lihat yang kitar semula di zaman Rasulullah itu apa? Yang pertamanya kita rujuk di dalam Al-Quran. Al-Quran kata jangan membazir. La tubazir.
jangan membazir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tusrifu, jangan kamu melampau-lampau. Dua perkataan ini sudah cukup menggambarkan bahawa di dalam Islam ini terdapat perkara-perkara yang menyuruh kita berjimat. Perkataan pakai buang pakai ini tuan-tuan, kadang-kadang menjadikan kita, kehidupan kita disebabkan terlalu mudah, disebabkan hidup terlalu senang, banyak benda yang dibuang begitu sahaja. Banyak benda yang tak dipakai semula. Yang ini tuan-tuan yang kita kena rujuk dalam Quran. Allah kata jangan membazir. Membazir ini adalah saudara syaitan. Allah kata la tusrifu, jangan kamu melampau-lampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Sebab itu Rasulullah kita lihat pakaiannya pun terkoyak, Rasulullah jahit semula. Kasut Rasulullah terkoyak, Rasulullah menjahit semula kasutnya. Rasulullah tak macam kita, kasut tu buka sikit lempar dah. Baju terkoyak sini, ketaklah doktor ni, ketaklah bawah ketiak dah tak selesa lah. Bakarnya kata dia, bakarnya tuan-tuan. Cuba tengok zaman dulu-dulu, zaman mak kita, zaman opah kita dulu. Kain dia tak buang. Kain batik, kain pelekat dia tak buang, dia potong, dia jahit, sambung-sambung, dia letak buat siling atas rumah. Dulu-dulu mana ada asbestos buat siling? Semua buat daripada kain je. Buat daripada kain tu boleh lapik tilam, boleh buat gembar, kata orang Perak. Boleh buat selimut daripada kain tu je. Dia kitar semula. Kita hari ni tuan-tuan, Masya Allah, pakaian masih elok lagi, kadang-kadang dah dibuang. Orang dulu-dulu cukup hebat di dalam bab kitar semula ni tuan-tuan. Air basuhan beras dia tak buang. Air basuh beras dia simpan. Yang warna putih tu, air basuhan beras tu, yang kelabu tu, air itulah yang disiram pokok. Kita sekarang buka pipe, siram. Nampak? Orang dulu-dulu kalau dia basuh ikan, air daripada ikan itu dia tak buang. Dia simpan dalam periuk dia, simpan dalam besen, disiramnya pokok sebab ada zat, ada baja daripada situ. Orang sekarang tuan-tuan, Allahu Akbar, bukan kata air basuhan ikan tu yang dibuang, ikan pun dibuang sekali. Punya mewahnya kehidupan kita sekarang. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang buang pakai ini, dia menjurus kepada dua perkara. Jangan membazir dan jangan melampau-lampau dalam penggunaan. InsyaAllah anda mampu mengubahnya. Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Saya nak beralih pada Ustaz Badli pula. Ustaz Badli, agak-agak zaman Nabi ni lah, dah makan kurma tu dah dibuang diguna balik tak nak buat baju kompos Ustaz? Kita kena tanya tu. Dia bukan apa Ustaz. Hari ini kita berada dalam zaman moden ya. Kita kena ajar masyarakat kita membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Mau tidak mau untuk generasi kita hari ini, terutamanya untuk generasi akan datang, supaya dunia ini tidak tercemar Ustaz ya. Sebab kita kena ingat pencemaran hari ini semakin lama semakin menakutkan dan anak cucu kita akan menjadi mangsa. Kalau boleh Ustaz, saya nak sambung, ada ke baja kompos zaman Nabi Ustaz? Pertamanya baja kompos itu tidak wujud dalam bentuk namanya seperti sekarang. Saya kira sekarang baru ada teknologi tentang penggunaan semula sisa makanan bagi dijadikan kompos. Itu kita akan ceritakan kemudian. Namun secara prinsip asasnya, apa tujuan kita nak kitar semula? Kitar semula ini adalah untuk kita nak memastikan semua sampah ni bahasa kita. Bahasa sekarang orang panggil sisa pepejar. Sisa pepejar tu sampah lah, takkan nak panggil betang sampah pula. Sisa pepejar, supaya sampah dia tidak berakhir di tapak pelupusan. Itu je matlamat dia. Seperti yang kita tahu, sampah sekarang ini dia dah jadi satu masalah. Sampah sudah ada di mana-mana, dan di mana-mana ada sampah. Tak campur lagi sampah masyarakat. Memang banyak sampah ini. Jadi, dan kita sebagai manusia tidak boleh lari dari sampah. Kerana sampah adalah sunnatullah, hukum alam. Sampah ada di mana-mana. Ni pentas forum yang begini indah, ada bunga-bunga di hadapannya. Bunga ini bakal jadi sampah. Begitu juga Prof Ridwan punya nota pada malam ni, running order, ini juga bakal jadi sampah. Begitu juga botol air minuman untuk panelis, ini juga bakal jadi sampah. Hadirin hadirat yang datang bawa goodies macam-macam, goodies mereka akan jadi sampah. Semua benda akan jadi sampah. Hatta peluh yang kita keluar itu juga dikira sebagai sampah.
Dan kalau manusia malah baca Quran, masuk kubur, mati jadi sampah saja, tak dipelihara pun mayatnya esok. Sebab itu sampah adalah isu besar. Dan purata orang Malaysia menghasilkan 0.8 kilogram sampah sehari. Kalau di bandar itu mereka hasilkan 1.5 kilogram sampah sehari. Maka hadirin hadirat sekalian, sampah adalah soal yang sangat rumit. Maka solusinya kita sederhanakan kerumitan itu. Bagaimana nak disederhanakan? Caranya adalah kita sederhanakan jumlah sampah. Bagaimana nak menyederhanakan jumlah sampah? Kita semula balik kepada perbincangan kita. Kita recycle. Sebab banyak sampah-sampah dalam keliling kita ini, dia tidak semudah dibuang dan dihabis begitu saja. Saya ambil contoh, tisu tandas yang dibuang, dia hanya boleh terhapus atau sebati dengan tanah 2-4 minggu. Kalau kita buang beg kertas, sebulan baru dia habis. Kalau kita buang surat khabar, setengah bulan baru dia hancur. Kalau kita buang kertas cardboard, 2 bulan baru dia sebati dengan tanah. Sarung tangan kain, berapa? 3 bulan. Kalau papan plywood, 1-3 tahun. Kalau stokin bulu, 1-5 tahun. Kalau kotak minuman, 5 tahun. Kalau puntung rokok yang orang campak dari tingkap kereta itu, 10-12 tahun. Kalau kasut kulit, 25-40 tahun baru dia hancur. Bekas tin biskut yang besar di rumah itu, kalau kita campak, 50 tahun baru hancur. Kalau kasut boot getah, 50-80 tahun. Kalau tin aluminium, tin air minuman, 200-500 tahun. Kalau botol plastik, 450 tahun. Lampin pakai buang, 550 tahun. Beg plastik kita buang, 200-1000 tahun. Sebab itu di Malaysia, kalau hari Sabtu, berdosa pakai plastik di kedai. Jadi berdosa pula hukumnya. Dan kaca, berapa tahun? 1-2 juta tahun, baru nak dihancurkan. Maka kalau kita melihat kepada nombor-nombor ini, sudah sampai masanya masyarakat diberikan kepahaman. Kita orang Islam ini elok sangat melakukan kita semula ataupun recycle ini. Sebab kita nak membantu, nak memelihara bumi kita ini sama-sama. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Ustaz dapat kat mana banyak-banyak tahun tu Ustaz? Sisa pepejar. Oh, sisa pepejar. Alhamdulillah. Kalau itu sumbernya tepat dan terbaik. Baik, kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Forum Perdana Ehwal Islam. InsyaAllah saya akan cuba bacakan soalan dan juga komen-komen yang dihantarkan kepada kami. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam selepas ini. Ya, baik. Kita sambung lagi Ustaz ya. Ustaz Bat sudah sebutkan tadi betapa susahnya sisa pepejar ni nak hancur, nak sebati dengan tanah Ustaz ya. Kita hari ini susah sangat nak membiasakan. Kalau di luar negara Ustaz ya, saya baru balik daripada New Zealand, Australia dan sebagainya, benda ni tak payah diajar. Dia dah tahu macam mana nak buang, macam mana nak gunakan semula, dah ada dah 3 tong tu. Yang kita ni pula 3 tong tu dah depan mata, bertong-tong dah Ustaz. Tapi kadang-kadang masih ada lagi yang pandang sinis soal macam ni Ustaz. Cuba Ustaz cerita sikit Ustaz supaya kita boleh pakai buang apa tu buang pakai. Alhamdulillah. Kita di tempat kita ni dengan tong-tong pun hilang. Masalah. Semalam ada, hari ni tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada sifat kita tuan-tuan. Kadang-kadang sifat kita ini terlalu nak senang, terlalu nak mudah, menjadikan budaya-budaya ni dah tak nak. Semua nak cepat belaka. Kita tengok tuan-tuan, anak kita dulu-dulu, orang dulu-dulu, kita lah. Bila kita kecil, lu ingat dulu-dulu tuan-tuan. Bila adik kita lahir, kita tengok mak kita mana ada pakai lampin, pakai buang. Semua pakai kain lampin. Asal bersalin je, bersusun je kain lampin tu. Kalau kain lampin bersusun tu, confirm beranak kecil lah tu. Sekarang tuan-tuan tak ada dah. Semuanya pakai lampin, pakai buang. Pam, kata dia. Bila nak buang, pam, buang. Lempar dekat pokok, lempar sana. Setuju sebab Ustaz. Anak saya baru lahir tak sebulan umur ini dia. cerita di Afrika ni, cerita dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita cuba kita tengok di tempat mandi-manda, di sungai, di latau dan sebagainya. Sampai kena bubuh di situ. Dilarang membuang lampin di sini. Tuan-tuan, budaya kita hari ini nak senang. Itu dia buang tepi pokok doktor. Tu yang buang dalam sungai.
Bomba tarik dia masuk lempar dalam sungai. Subhanallah, yang mandi dalam sungai, bila bangun-bangun ada benda atas kepala dia. Obor-obor ke ni, kata dia. Tuan-tuan, ni kita lihat sikap kita. Bila pergi ke laut, beg plastik kita buang dalam laut. Sampai penyu hidupan dalam laut pun jadi susah. Ditelan, obor-obor, kata penyu. Ngap dia makan. Makan-makan tak boleh, nak kunyah. Nak cakap dekat orang tak boleh. Oi, plastik, dia tak boleh cakap. Akhirnya dia pergi tepi pantai, menangislah dia. Penyu menangis, siapalah tahu, tuan-tuan. Berapa banyak yang jadi binatang pun rosak. Sebab itu kita minta kepada pihak berkuasa, kita kena lebihkan lagi kempen. Kempen bagaimana nak mengurangkan penggunaan bahan-bahan yang susah nak dilupuskan ini. Selain daripada bahan kimia yang terdapat dalam dia, selain daripada penggunaan dia yang boleh mendatangkan pelbagai jenis kesan sampingan untuk jangka masa panjang, kita kena war-warkan juga kesan-kesan yang lain. Sebab itu tuan-tuan, hari alam sekitar kita ni tuan-tuan, hari penggunaan ini kita kena bagi tahu pada masyarakat. Kena buat kempen daripada peringkat sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, daripada peringkat tadika, daripada peringkat sekolah sampailah pada peringkat yang tertinggi. Bagaimana kita nak menggunakan balik benda-benda yang telah dipakai. Sebab ada setengah orang menganggap bahawa reuse ini low class. Dan nak reuse, nak recycle ni tunggu puting beliung sampai, tunggu gempa bumi datang, mangsa banjir datang, baru dia nak sedekah. Dia faham gitu. Bila nak gunakan baju buruk, kain buruk ni, mak ada kejadian terbakar sana mak. Yes, kata dia. Mak nak bagi pakaian buruk mak. Itu aja yang dia faham. Kerja dia bila datang susah baru nak bagi ke orang. Saya pernah buat kempen mengumpulkan pakaian untuk mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana alam. Yang hantar pada saya tuan-tuan berkotak-kotak sampai kita kena kelas mana boleh pakai, mana tak boleh pakai. Yang bagi skirt pun ada. Bayangkan makcik leha tu kena pakai skirt. Ada yang bagi dekat saya dalam kotak tu tuan-tuan, baju dalam, seniapa nama seluar dalam, begini besarnya. Ini bukan orang saya kita, ini rikishi tau. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita memandang bahawa nak recycle ini hanya bila berlakunya masalah. Tak. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-harian, penggunaan botol kaca. Banyak di kalangan kita yang menggunakan botol plastik. Kenapa tidak menggunakan botol kaca sebagai penggunaan di hotel-hotel misalnya? Kenapa tak diletakkan botol kaca di dalam peti ais masing-masing? Dah habis orang minum airnya, tinggal botolnya. Nanti isi lagi dengan botol yang sama. Jarang orang bawa balik botol tuan-tuan. Melainkan orang yang jual ataupun beli botol, itu je. Yang kita duk recycle sekarang ini hanyalah botol kicap, botol kicap, botol kicap. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan. Sahabat saya bawa banyak botol pergi jual pada orang yang beli botol. So tengok banyak gila botol kamu. Mana dapat? Dikubur, kata dia. Sebab masa itu batu nisannya botol. Tuan-tuan bayangkan dia ambil botol pergi jual dekat orang, orang pun bersihkan pun kicap. Kita pula bawa di rumah. Ten. Tuan-tuan, di sini kita lihat sikap kita itu. Sebenarnya Allah Ta'ala bagikan kepada kita kemudahan untuk berfikir. Allah Ta'ala sebut tentang ulul albab, kebijaksanaan. Allah Ta'ala sebut tentang hikmah. Sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita di atas dunia ni sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebenarnya yang boleh mentadbir dengan baik. Tapi sayang apabila otak kita, kegunaan otak kita hanya mencipta sesuatu benda yang boleh merosakkan, maka jadi rosaklah alam ni tuan-tuan. Sedangkan Allah berfirman dalam Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerosakan selepas Allah Ta'ala ciptakan dengan begitu cantik. Cantik dah alam ini. Air mengalir dengan baik. Tetapi apabila penggunaan bahan-bahan kimia mengalir masuk di dalam sungai, dia merosakkan ekosistem sungai. Tuan-tuan, kehidupan kita ini penuh dengan kehijauan. Tapi sayang, apabila kehijauan itu kita rosakkan dengan pelbagai bahan-bahan yang konon-kononnya nak cepat, nak segera, tetapi susah nak dilupuskan, mendatangkan masalah yang sangat besar, masalah yang sangat besar di kemudian hari. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Cakap tentang kempen ni Ustaz. Ya. Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara
dan SW Corp, Solid Waste Corporation, sebab saya terlibat berceramah Ustaz Bat ni sedia soalannya. Ya. Saya nak sebutkan kempen sampai ke sekolah pergilah Ustaz, pada budak sampai ke orang dewasa dah bagi tahu dah. Ya. Tetapi tak ubah-ubah juga perangainya Ustaz Bat. Ya. Macam mana nak ubah tu Ustaz? Cuba bagi resepi dia supaya dia jadi sebati darah daging. Sebagaimana kalau negara bukan Islam boleh buat. Kita ni orang Islam Ustaz dah. Dalam Islam ni tuntutan menjaga kebersihan, tuntutan menjaga alam sekitar, tuntutan Allah, saya nak sebutkan terlampau banyak soal nak menjaga alam ni Ustaz. Cuba cerita sikit Ustaz. Baik, terima kasih. Malam ni Prof, kita akan bagi semangat kepada masyarakat kita supaya buat kita semula. Apa sebab? Kita semula ni dari satu sisi yang lain, dia boleh memberi pendapatan yang sangat baik bagi orang yang betul-betul tumpu untuk recycle ini. Seperti kita tahu, orang putih dia ada satu falsafah. One man trash is another man's treasure. Sampah seseorang boleh jadi harta bagi satu orang yang lain. 4 tahun yang lepas, ada seorang pickers. Pickers ni kutip sampah, kutip barang-barang lusuh dekat Sweden. Nama dia Kurt Degerman. Dia meninggal dunia. Dia orang biasa, gelandangan, meninggal dunia. Dia kerjanya selongkar sampah. 40 tahun dia kerja itu saja, selongkar sampah. Tapi bila dia meninggal dunia, waris dia jumpa akaun mendiang dekat Switzerland, yang mana akaun itu berjumlah 1.1 juta US dollar. Ustaz, agak-agaknya orang Bangladesh, orang Myanmar yang duk cari betul-betul dalam sampah tu, ke akaun dia banyak tu juga. Kaya sebenarnya. Ini kita nak cerita malam ni. 1.1 juta US dollar. Mendiang juga ada simpan jongkong emas bernilai 378 ribu US dollar, dan dia ada wang tunai 1,358 US dollar masa dia mati. Padahal dia tukang kutip sampah. Apa ertinya? Sebenarnya sampah boleh buat duit. Bukan suruh makan, tak, suruh kitar balik. Caranya, Jabatan Sisa Pepejal, Pengurusan Sisa Pepejal, dia ada keluarkan senarai harga semasa. Berapa harga-harga barang lusuh-lusuh ini? Saya cerita pada malam ini. Besi jenis A, besi ada dua. Besi A, besi B. Kalau besi A ni besi padu, orang panggil besi Y. Besi penutup longkang yang selalu hilang itu. Itu sekilo RM1. RM1 sekilo itu. Bayangkan, lepas ni masjid besi kena jaga. Sebab masjid besi ni 70% besi, ada 60,000 tan. Haji Azharuddin lepas ni kena tahu askar lepas ni menjaga pula. Sekilo RM1 besi ni. Kalau besi B, besi campur, itu dalam 80 sen sekilo. Kalau tembaga kuning, macam yang Kuali Apang Balik pasar malam tu kan, itu RM6 sekilo. RM6 sekilo. Pernah cecah RM18 sekilo. Berapa ramai tokai Apang Balik tutup kedai, hilang. Dia punya kuali hilang. Kalau aluminium, RM4 sekilo. Kalau tin aluminium, dalam RM3 sekilo. Biasa dalam 60 hingga 90 tin, kita boleh dapat 1 kilo. Kalau plastik padu, macam kerusi itu, kerusi plastik itu padu, 80 sen sekilo. Kalau plastik biasa macam ni, saya bawa contoh botol mineral, ini 40 sen sekilo. Cuma kepada yang nak cari duit lepas ni, botol dengan penutup jangan jual sekali, harga lain-lain. Kan kena tipu kan, sulah khabar lama, dia ambil dua-dua. Sebenarnya ni harga lain, sebab ini dia kira plastik biasa, 40 sen sekilo. Penutup biru ini, ini plastik padu ni, harga lain mesti mau kira lain jual badan saja, jangan jual penutup sekali. Ni duit ni, habis forum ni kan datanglah ambil, tak ada masalah. Ambil, boleh kita semula ni. Kertas surat khabar 25 sen sekilo. Kalau nak duit lebih sikit, tolak dekat pasar, khususnya dekat orang meniaga tempe. Sebab orang meniaga tempe, dia beli 50 sen sekilo. Kalau macam kotak, 35 sen 1 kilo. Tembaga campur aluminium, RM8 1 kilo. Kalau wayar tembaga belum proses, RM8 1 kilo juga. Kalau nak cari aluminium dengan tembaga ni, cari dalam lampu Kalimantan. Lampu Kalimantan dia ada satu kotak putih, nama dia balas. Balas ini kalau dia ketuk dan diasingkan isi perut dia, kita akan jumpa tembaga dengan besi. Satu kotak balas itu boleh dapat lebih kurang dalam setengah hingga 1 kilogram besi. Dan dia ada lebih kurang 80 hingga 100 gram tembaga. Jadi kalau 12 hingga 14 kotak balas putih itu
boleh dapat 1 kilogram tembaga. Sekali lagi masjid besi ni saya tengok banyak lampu Kalimantan ni kena jaga-jaga sikit. Itu suruh taruh askar tu. Sebab sebelum ni orang tak tahu. Dia tengok lampu, dia melantaklah lampu mentor. Rupa-rupanya boleh buat duit. Sebab itu ni balik pada masjid Sultan Zainal Abidin ni kan, nampak tin tepi jalan, ambil. Biasanya dia biar je tapi bila kita kira boleh buat duit, lepas ni ramailah orang akan nak melakukan recycle ini. Tapi harga yang kita nyatakan tadi mengikut pasaran semasa. Mangkali kita tak cerita dia mahal, dah cerita malam ni murah pula esok. Itu biasa. Ustaz dapat sumber daripada mana Ustaz? Juga dia keluarkan daripada Jabatan Perusahaan Sisa Pekerja. Dia ada senarai dia. Ingatkan dia tauke. Ingat tauke tadi. Jadi kita menyerulah kepada adik-adik anak-anak kita, daripada duduk saja, jom kita kitar semula. Boleh jana pendapatan. Tapi jarang Ustaz kita tengok orang kita ni, orang Islam ni buat kerja-kerja macam tu. Kebanyakannya orang luar Ustaz, orang luar dan juga kaum yang lain. Saya pelik. Kenapa kita anggap ini sebagai kerja-kerja lekeh, tak glamour dan sebagainya. Kalau pasal menyanyi, kemain lagi beratur tu. Tapi nak kutip botol tak nak beratur. Sebab hal berjuta Ustaz. Allahu Akbar. Apa pun tak apalah. Ya, kita berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. Kita dah cakap banyak dah pada malam ini. Dan di sini pun Facebook yang dihantar pun soalannya sangat baik. Tapi saya tak nak baca dulu. Kita bagi peluang dulu kepada penonton yang berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini. Saya tengok sudah bersedia. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muharrir bin Kamarudin. Dari mana? Jabatan Pengurusan Sisa Berjalan Negara. Alhamdulillah, tuan rumah. Biasa kita semula? Biasa Ustaz. Ada 3 tom kat rumah? Dekat pejabat Ustaz. Oh, okey. Kalau disuruhlah pergi cari betul-betul kat sampah tu, rasanya nak dah. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Okey, soalan saya Ustaz. Sebenarnya terdapat kerisauan ataupun satu persoalan berhubung penggunaan baja kompos, terutama yang bersumberkan daripada sumber-sumber baja kompos. Baja kompos. Ustaz tahu baja kompos tak? Ustaz Bat tahu kan? Alhamdulillah. Ya. Khususnya yang bersumberkan daripada bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya daripada najis babi contoh. Kalau boleh minta pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Saya tanya itu sebab saya pun tak tahu baja kompos tu apa Ustaz Ghazil. Cuma penonton ada soalan yang ada kaitan dengan soalan ni tanya tu. Kalau boleh saya nak kita fokus kejap. Minit yang ke-19 daripada Nur Azmi. Kalau boleh dah. Assalamualaikum. Dia kata nak tanya kepada ahli panel, apakah hukum kita kitar semula benda yang telah jadi najis untuk kegunaan semula, sebagai contoh bekas-bekas plastik yang telah digunakan untuk bungkus daging balik bayar, itu saya yang eja, ataupun minyak masak yang telah digunakan untuk goreng daging balik bayar, dikitar semula untuk kegunaan harian. Mohon pencerahan kaitan dengan soalan. Macam berpakat pula, tapi walaupun tidak berpakat. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam agama kita sebutkan al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal telah jelas, yang haram juga telah pun jelas. Jadi dalam bentuk penggunaan recycle minyak masak ni pun saya pun takut tuan-tuan. Sebab ada orang yang buat bisnes pi collect minyak masak di kedai-kedai. Ya, kemudian di collect sana jual pula minyak masak yang dah dipakai ni. Kena kaji baliklah, benda ni bahaya ke tidak? Telah diberikan kepada kita berapa bahayanya benda ini, tapi hari ini dah jadi bisnes. Malah kadang-kadang yang kita duk makan goreng pisang, minta apa, kadang-kadang minyak yang dia dipakai tu dah berkali-kali. Ada benda yang kita kena recycle reuse. Ada yang tak boleh recycle reuse dah tuan-tuan. Yang tu memang kena buang terus. Jangan pula duk recycle lagi. Ini kita dah goreng pisang ni dah 100 kali. Ini masuk kali yang ke-100 satu kali. Kadang-kadang benda itu juga bukan maknanya semua benda nak di reuse semula, recycle semula. Jadi kalau benda itu jelas bahawa datang daripada menggoreng binatang-binatang yang diharamkan di dalam agama kita, tak boleh dah pakai dah. Tapi kalau tak tahu nak buat macam mana, serupalah dengan penutup bekas dan sebagainya. Kita pun tak tahu, jarang kita tanya ni bekas ni macam mana, ni bekas, tak tahu pun. La tasalu an asya, tak tahu dah lah.
Senang, serupalah dengan duit kita, duit yang dalam poket kita. Jangan tuan-tuan tengok pula, sebelum aku pegang, siapa pegang? Sebelum aku pegang, siapa pegang? Sebelum dia pegang tu, dia pegang apa? Tahu-tahu balik bayar dia pegangnya, udah disamaknya duit. Dia letak susun dekat berenda rumah dia. Jemur pula, takut basah, kering. Masuk hilang, 10 minit dah hilang. Tak sampai tahap macam itu. Selagi mana tidak ada ainnya, selagi mana tidak ada zahir najisnya, selesailah masalah. Jangan dicari-dicari. Kalau dicari, semuanya bermasalah, tuan-tuan. Yang kedua, tentang penggunaan baja tadi. Kita kena lihat, ya, bentuk penggunaan. Ada orang yang menggunakan najis binatang-binatang seperti lembu, ya, untuk dijadikan sebagai baja organik untuk sayuran. Ada yang menggunakan air kencing mereka, itu pun recycle juga tu, untuk menyiram sayur-sayuran. Jadi saya mintalah akak-akak yang mana beli sayur-sayur dan sebagainya, kita beli di pasar, kita beli di supermarket, asal beli je terus simpan dalam peti ais. Asal simpan je tu belilah. Kenapa tak basuh dulu akarnya? Kenapa tak basuh dulu daunnya? Bukan boleh masuk je, tuan-tuan. Ini kadang-kadang beli daripada pasar, terus masuk dalam peti ais dengan tanah-tanah sekali. Bawahnya pula, bagian bawah peti ais, kari yang tak habis malam. Habuknya tanahnya masuk di bawah tu. Kemudian kita ambil pula, abang, makanan dah siap. Kena jaga, tuan-tuan. Jadi apabila berlaku proses istihalah, baja tadi telah pun berlaku proses istihalah, ia dicampur dengan tanah dan sebagainya, jadilah buah-buahan. Itu hukum yang lain daripada najis dicampur dengan tanah, dicampur dengan air hujan, dimakan pula zat oleh pokok tadi, jadi buah yang lain. Itu dipanggil sebagai istihalah. Tak timbul masalah sebab ainnya sudah pun hilang, bendanya pun sudah hilang. Yang salahnya ialah kalau kita buat baja buah limau daripada najis, belah buah limau tu, tengok-tengok najis elok je dalam dia, yang tu haramlah dimakannya. Itu berbeza. Begitu juga dengan ikan. Ada orang yang memberikan binatang-binatang haram ini dilempar dalam kolam ikan. Ikan pun begini aja ambil. Di situ ada hukum yang lain, insya-Allah kita akan sentuh selepas ini. Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Kita bagi satu lagi peluang pada penonton yang membanjiri Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin pada malam ini. Dah ada sedia pun. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. dan juga panel-panel. Saya Muhammad Fadli daripada Bandar Sarjana Putra, Jen Jarum, Selangor. Daripada Jen Jarum, Selangor. Jen Jarum, Selangor. Ya. Kerjanya kat mana? Kerja di Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Alhamdulillah. Selalu buat kita semula? Boleh jugalah, selalu juga. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ustaz, saya tertarik dengan apa yang panel cakap. Kita di dalam Islam ni digalakkan untuk mengurangkan berjimat cermat. Dalam Quran, Rasulullah sendiri pun berjimat cermat. Cumanya saya hairan, kenapa bila bulan puasa ataupun majlis kahwin ataupun majlis kerajaan, selalu terdapat pembaziran, Ustaz. Contohnya masa bulan puasa, jumlah sisa pembaziran yang dihasilkan meningkat sampai 2 kali ganda, Ustaz. So, macam mana tu, Ustaz, kalau kita nak ubah masyarakat kita ni, Ustaz? Baik, terima kasih di atas soalan itu, Ustaz Bat. Ya. Ini ada kaitan juga dengan soalan dalam Facebook yang dihantar. Macam kebetulan pula malam ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Ustaz dengar ya, soalan dia sebab ada kaitan. Minit yang ke-20. Saya belum baca minit yang terawal ni, masih banyak lagi Ustaz ni, bertubi-tubi masuk. Pada Nur Azman Man, Assalamualaikum Ustaz. Dalam membincangkan tentang konsep pembaziran, ramai di kalangan kita yang tersalah anggap sehingga menyempitkan ruang lingkup pembaziran kepada wang dan harta benda saja. Sesungguhnya konsep pembaziran itu sangat luas skopnya dan ruang perbincangannya mencakupi perkara-perkara yang bersifat kebendaan dan juga bukan kebendaan, Ustaz. Allah, malam ini macam penonton dia sehati sejiwa dengan penganjur pengurusan Jabatan Pengurusan Sisa Perjalanan Negara, Ustaz Bat. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya, dan saya kira itu soalan yang sangat menarik sekali. Kerana ada kajian-kajian yang telah dibuat bahawa kita di Malaysia ini tiap-tiap hari kita menghasilkan 15,000 tan makanan dan juga sisa dapur. Bayangkanlah, tiap-tiap hari 15,000 tan sisa makanan ini, kalau nak cara faham kampungnya, dia boleh memenuhi 7,5 padang bola, ataupun boleh beri makan 7.5 juta orang sehari. Sisa saja. Di Kuala Lumpur saja, menurut kajian, 3,000 tan metrik sehari sisa makanan. Di Kuala Lumpur saja. Kalau di Pulau Pinang, menurut kajian dari Persatuan Pengguna,
355 tan sehari. Pulau Pinang, kita maklum makanannya banyak. Nasi kandar apa semua lah sepindah jago itu tu dia narka. Memang makanannya banyak. Tapi hasilnya pembaziran. Sisa begitu banyak. Daripada 3,000 tan sisa ini, 10 hingga 15% adalah makanan yang dibazirkan dan dah tamat tempoh. Beli banyak, tolak troli sampai 2-3 anak-anak tolak. Beli tu dia punya banyak. Tapi akhirnya expired, kata orang bandar ini. Buang begitu saja. Beribu-ribu tan. Dan saya tertarik dengan kajian ni, Prof, dia daripada kajian Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara sendiri, JPSPN. Dia buat kajian, bila Ramadan pula tiba, sisa makanan ini akan menokok ke 55% pula lagi. Lebih membazir daripada hari-hari biasa. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak-tapak pelupusan sampah di 8 buah negeri di tanah air kita ini menguruskan 15,000 tan sampah. Kenapa Ramadan dia jadi lebih? Sebab Ramadan makanan jadi banyak yang pelik-pelik. Murtabak ada berapa jenis murtabak? Nama pun Ramadan dengan murtabak tak boleh dipisahkan. Ramadan Al-Mubarak dengan Murtabak tu dekat-dekat dah bunyinya itu. Murtabak, General Mabuk pun ada juga. Loklik. Ini semua kuih kekocang. Kenal kekocang? Ini semua kuih hanya keluar di bulan Ramadan. Ayam percik, kambing golek. Disebabkan mewahnya makanan itu, sisa itu menjadi lebih daripada biasa. Sebab itu marilah hadirin hadirat sekalian, kita belajar dengan Nabi. Nabi kita ini kehidupan baginda menyumbang ke arah sifar sampah. Nabi kehidupannya hampir tidak ada sampah. Sebab Nabi kalau makan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yalqi' yadahu qabla an yamsahaha. Hadis Muslim. Nabi ni kalau makan guna 3 jari. Habis makan dia ciumnya tangan dia, menunjukkan Nabi makan itu habis. Kenapa Nabi boleh makan habis? Kerana Nabi makan sikit. Beza dengan kita, Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Itu yang jadi banyak makanan. Ambil pula kalau buffet, oh dia punya tamak, dia 8 orang anak, begini ambil makanan. Akhirnya sebab banyak, kita tak habis. Bila habis, buang. Itu yang jadi bertambah. Ingatlah, dalam Quran, kalimat asrafa yang bermakna membazir, ada 23 kalimat dalam 21 ayat. Dan Allah paling marah dengan orang membazir. Sebab orang membazir ni Allah umpamakan dalam surah Al-Isra ayat 27 sebagai adik-beradik setan. Orang zina pun Tuhan tak panggil adik-beradik setan. Orang tak sembahyang pun Tuhan tak panggil adik-beradik setan. Tapi innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir adik-beradik setan, kata Allah. Jadi membazir ini perlu kita elakkan. Dan ingatlah, kerajaan kita membelanjakan 400 juta setahun untuk uruskan sampah. Kalau kita boleh sama-sama kitar semula dalam 22% saja daripada sampah, kerajaan boleh jimat 88 juta ringgit satu tahun. Sebab itu marilah hadirin hadirat, jangan membazir. Jangan membazir. Makan apa yang kita nak. Nabi seorang yang makan sikit. Nabi seorang yang jaga makan. Beza dengan kita. Kita asyik jaga makan, asyik jaga makan. Itu jadi membazir banyak. Ayolah kita turun ke ladang memetik kacang. Hendak dibuat masak lemak. Segala urusan jika dirancang, sikap membazir pasti terelak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Bat. Pantun tu rujukannya kat mana pula Ustaz? Itu sendirilah. Baik Ustaz, apa tu ya. Saya lain Prof. Tak, bukan apa Ustaz. Saya suka pada angka-angka yang Ustaz tu tunjuk. Nak tunjukkan pada penonton kita pada malam ini bahawa benda yang kita bazirkan itu Ustaz ya, benda-benda yang kalau kita dapat bantu mereka yang memerlukan, masya-Allah ya Ustaz. Apa pun Ustaz, saya melihat bahawa penonton kita dan soalan Facebooknya sangat-sangat berkaitan rapat. Ustaz Kazim, cuba saya nak bacakan sikit Ustaz dengar Ustaz ya. Dia ada apa tu daripada Razak Idris. Assalamualaikum Ustaz. Ini minit yang ke-20. Saya tak nak baca yang minit terawal Ustaz sebab yang lama-lama ni bagus-bagus soalannya. Ustaz, ini sikap masyarakat kita yang memang susah nak ubah. Ditambah semakin teruk lagi tengok sajalah yang tinggal di rumah flat lah tu. Buang sampah daripada atas rumah flat, kadang-kadang orang jalan kaki yang jadi mangsa sampai menyumpah-nyumpah. Soalan saya, macam mana nak dikitar semula akal fikiran
Jadi kita akan semula akal fikiran masyarakat kita yang cerdik pandai ini, Ustaz. Cuba Ustaz ulas sedikit sempena forum perdana. Sekian, terima kasih Ustaz. Itu satu, Ustaz. Yang di bawahnya pula yang itu, minit ke-22, saya suka baca ya. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz, dia kata. Kitar semula adalah satu perniagaan kecil-kecilan tetapi lumayan. Orang Cina seronok saya. Orang Cina selalu melakukannya. Melayu anggap ini kerja hina. Ustaz ulas, Ustaz. Banyak sangat soalan yang bagus-bagus ni. Sebab disebut Cina tu saya teruja sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sebab hidup mewah. Tu masalah dia. Zuhud tak ada. Sifat zuhud, sifat nak rendah diri, sifat nak qanaah, tak ada. Aku ada duit apa? Apa masalah ni? Aku ada duit apa? Itu masalah dia. Saya tak habis makanan pun ada saya minta duit awak ke? Ini perangai kita. Kita kata jangan membazir, buat makanan lauk. Dulu orang kenuri kahwin, tuan-tuan, nasi satu, nasi putih, lauknya satu jenis je. Sekarang cuba tuan-tuan tengok macam-macam. Sana satu gerai, sini satu gerai, yang atas meja bergerai-gerai. Habis makan tak kerti nak balik, berberak begini je. Kadang-kadang tak habis, tuan-tuan, sebab hidup mewah. Tetapi bila Allah Ta'ala uji kita, Allah bagi kemarau. Ni air ni, tuan-tuan, berapa ramai yang tak sayang dengan air. Bila Allah bagi kemarau, sungai kering, kolam tadahan kering. Subhanallah, pandai pula beringat. Siang malam lagi kempen, jimatkan air, jimatkan air. Air tu lebih berharga daripada emas pada masa itu. Nak siram pokok tak mau dah. Nak mandi pun tak nak dah. Mas tapi ramli je mandinya. Gini je, tuan-tuan. Apa mandi? Pandai pula berjimat. Kenapa hari ini manusia jadi macam itu, tuan-tuan? Adakah sampai Allah nak turunkan musibah kepada kita, baru kita nak jadi orang yang pandai menghargai nikmat, pandai menghargai air, pandai menghargai makanan? Kita sendiri yang mampu menjadikan sesuatu itu tidak membazir. Dan otak yang Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, kita boleh gunakan balik. Berapa banyak kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk gunakan balik benda-benda itu. Tapi sayang, tuan-tuan, dia habis gitu. Dan kita anggap dia tidak membazir. Aku ada wang, apa masalah? Aku ada wang, apa masalah? Jaga, tuan-tuan, ini bukan persoalan wang, ini persoalan hukum. Orang yang membazir, orang yang melampau ini, hukumnya adalah haram, berdosa. Yang kedua, soalan daripada sahabat di dalam Facebook kita. Dia kata, kenapa bangsa lain mendahului? Bukan setakat dalam pungutan sampah, dalam recycle ni. Saya baca di majalah, baca di negara luar tentang bagaimana sekolah boleh mendatangkan pendapatan dengan konsep recycle ini. Malah mereka pada hari cuti, hari Ahad dan sebagainya, satu kawasan turun untuk sama-sama kutip sampah-sampah ini, kutip bahan-bahan yang terbuang dan boleh mendatangkan wang, dan wang ini dimasukkan pada tabung sekolah. Buat kempen, tuan-tuan. Dan tak perlu nak buat kempen besar-besaran. Orang flat turun, orang rumah sana turun, kutip barang, bawa barang-barang yang berada di dalam rumah yang boleh di-recycle, dijual. Duitnya bawa balik kepada sekolah, bawa balik kepada pertubuhan mereka. Yang ini, tuan-tuan, kita kena gerakkan lagi. Sayang, Allah sebut tentang besi lama dalam Quran. Nama dia surah Al-Hadid. Lama dah, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang besi dalam Quran. Bisnes yang sangat hebat, besi. Umat Islam hanya membaca Quran, tetapi perniagaan besi dikawal, dikontrol oleh siapa? Kita memandang rendah kepada orang yang kutip besi, orang yang beli besi. Kita memandang rendah kepada orang yang jual kereta potong, memandang rendah pada perniagaan besi buruk. Sekarang, tuan-tuan, daripada perniagaan besi buruk yang dikontrol oleh orang bukan Islam, mereka boleh menjana pendapatan dengan membuatkan beribu-ribu peniaga-peniaga baru daripada bangsa mereka, hanya daripada modal bisnes besi buruk. Tapi bila kita tengok besi buruk, kotor, jijik dan sebagainya. Sedangkan daripada bisnes besi buruk itulah, tuan-tuan, mereka mengembangkan kepada ekonomi untuk bangsa yang lain, untuk mereka menguasai ekonomi kita. Sama-samalah kita fikirkan, insya-Allah.
Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Ustaz Bad, ini satu soalan yang cukup cantik. Ini bukan satu, banyak soalan Ustaz. Tapi saya akan baca minit yang ke 28 daripada Siti Masni Kospin. Saya bersetuju dengan pendapat Ustaz Badli Shah. Dengar tu Ustaz? Ya. Saya memang mengasingkan sampah di rumah saya. Kertas, kaca, plastik, sampah dapur memang menguntungkan bila kertas dan bekas kaca plastik terpakai itu dijual. Ada yang sinis juga, dia kata, daripada Osman Baku. Saya baca juga walaupun sinis, dia kata, sembang bolehlah pengutip sampah jadi jutawan, cokor yang buat. Pui, dia kata. Ustaz, dah, Ustaz. Kita kerjanya berceramah. Yang lain-lain tu buatlah, Ustaz. Bukan, ini sinis. Sebab itu saya baca dah, Ustaz. Cuba Ustaz, betul, ajar. Itu yang kena kitar semula tu. Oh, itu yang kena kitar semula. Pemikiran dia kena kitar semula. Ustaz, apa tu, Badli, silakan. Ya, terima kasih. Dia ialah dalam kita nak mewujudkan budaya masyarakat ini bukannya senang, sebab budaya ni benda yang dah lama berakar umbi. Saya kira benda ini bukan sekadar berlaku di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia. Asal negara Islam dalam soal kita semula ni memang masalah. Saya ambil contoh, ramai yang baru balik daripada haji. Di Mekah saja, setiap kali selesai daripada hari tasyrik, kita duduk di Arafah sampai di Mina. Selepas 2 hari tasyrik itu, operasi pembersihan di Mina saja, dia membersihkan hampir kurang lebih 80,000 tan sampah. Itu orang buat haji. Orang buat haji dalam keadaan semuanya fokus, tak ingat pada dunia, ingat pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga lupa untuk nak menjagakan kebersihan. Bayangkan, operasi pembersihan di Mina sepanjang 2 hari tasyrik itu, seramai 6,000 orang pekerja, membersihkan 80,000 tan sampah, dan kerajaan Saudi kena keluarkan pula kontrak pembersihan 795 juta Saudi Riyal. Kos yang bukan murah untuk uruskan sampah saja. Sebab itu bila kita melihat fenomena di peringkat global, fenomena di peringkat masyarakat kita, maka timbullah kesedaran untuk kita nak mengajak masyarakat kita bersihkan imej. Sebab kita malu sebagai model negara Islam, kita mesti jadi contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz Bad. Ni satu lagi, bukan nak, dia soalan dia bagus-bagus, walaupun masa nak habis saya nak baca. Daripada Ruzi Ibrahim 35 minit yang lalu. Sekarang masalah sampah, pihak berwajib telah wujudkan tempat untuk dikitar semula. Bagaimana dengan sampah masyarakat? Adakah pihak berwajib patut wujudkan satu tempat untuk dikitar semula sampah masyarakat ini? Ini yang pui tadi lah, apa tu? Lastnya Ustaz, apa tu, silakan Ustaz. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau sampah yang kita buang itu boleh dipakai, botol plastik itu dipotong-potong-potong jadi pasu bunga, Ustaz. Punya hebat ciptaan kita. Tin tu tuan-tuan, digunting-gunting, dijadikan bunga, letak dekat dinding. Mahal tu. Kalau plastik itu boleh diguna sebagai pasu bunga, kalaulah tin boleh diperbaiki dan boleh dijadikan perhiasan yang sangat cantik, daun getah boleh dijadikan sebagai perhiasan hantaran yang sangat cantik, itu sampah. Itu benda yang dah dibuang. Manusia bukan sampah yang dibuang. Manusia kalau digilap semula dengan betulnya tuan-tuan, insya-Allah dia boleh jadi yang terbaik. Jadi jangan kita terus-terusan menganggap bahawa mereka adalah sampah. Kita sebenarnya yang bantu mereka, hulurkan. Mereka dah suruh tangan doktor, sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Ambil je. Jangan tepi. Jahat. Betulkan balik. InsyaAllah kita boleh menjadikan sampah masyarakat yang terhebat dalam masyarakat. Baik Ustaz. Dah, habis dah. Terima kasih, dah habis tak, masa kita dah cukup lah. Terima kasih Ustaz Kazim kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Badli kerana datang jauh, kerana sudi bersama dengan kita pada kali ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penganjurnya, kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara, dan juga kepada
semua yang terlibat ni, terutamanya tempatnya ini ya, iaitu Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ni yang begitu indah tempat kita berforum pada malam ni. Pesan saya yang akhir, kita kena membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa. Kalau kita sapu sampah tu, cuba pisahkan mereka. Memang cakap senang sebagaimana sebut tadi, tapi suka atau tidak, kita kena lakukan, kita terpaksa lakukan untuk masa depan negara kita. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi di lain masa dan ketika. Forum Perdana Ihwal Islam telah melabuhkan tiranya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.